عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويلا، وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. InsyaAllah kita masuk balik perbahasan kitab Pengingatan Muslimin. Pengingatan Muslimin bagi asyratis sa'ah akhiruz zaman. Ini kitab ni sebagai apa? Targhib wa tahzib. Targhib menggemarkan kita, dan tahzib tu menakuti. Baik, kitab ada di belakang tu, siapa nak ambil dia lah. Dah, masuk dah heboh tu. Jadi perbahasan lepas kita pada hadis membicarakan tentang tanda-tanda kiamat tu berlaku dia awalnya Nabi isyarat kepada masjid. Ulama kata kita ni kalau 3 hari, dalam masa 3 hari kita tak dengar satu hadis Nabi SAW. Dalam masa 3 hari itu kita tak dengar hadis Nabi SAW, maka mati hati kita. Itu tak dapat tidak. Jangan lebih daripada 3 hari kita mesti kena dengar satu hadis daripada Nabi SAW yang diriwayatkan oleh para ulama. Dan begitu juga dalam masa 40 hari, kalau kita tak mendapatkan nasihat ulama, maka mati hati kita. Mati hati ini dengan makna tak gemar pada buat kebajikan, dan cenderung kepada maksiat tu, makna mati hati tu. Tengok dalam hadis yang pertama dalam kitab Pengingatan Muslimin ini, iaitu sebut terus mari tentang apa? Tanda-tanda kiamat tu. Kiamat-kiamat ni sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala. Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tihum baghtah faqad jaa asyratuha. Jadi tajuk kitab ni pun diambil daripada satu lapah daripada lapah Quran. Yang Allah telah sebut dalam surah Muhammad ayat 18, iaitu apa? Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tihum baghtah. Tidaklah, maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu itu, manusia tu, illa as-sa'ata, melainkan kiamat itu. Sa'ah dengan mana kiamat itu. An ta'tihum baghtah, bahawa datang, berlaku, datang, mendatangi mereka itu. Baghtatan, hal keadaannya kiamat itu berlaku, mengejut. Faqad jaa asyratuha, sesungguhnya telah banyaklah tanda-tandanya, kedatangan tanda-tanda kiamat itu. Kerana sesungguhnya datang tanda-tanda itu banyak sangat dah. Fa anna lahum iza ja'atuhum dzikrahum. Maka apakah faedahnya bagi mereka itu, iaitu segala orang kufar, walaupun banyak tanda-tanda kiamat tu, tapi tak ada bagi faedah. Tak ada faedah dah kalau datang kiamat. Bagi segala orang kafir tak ada faedah dah nak beriman. Bagi orang yang beriman tak beramal soleh, tak ada faedah dah nak beramal soleh. Dan Allah Ta'ala sebut lagi kiamat ni, yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Kiamat ni yarawnahu ba'ida, mereka melihat, iaitu orang kafir, orang tak beriman. Melihat kiamat tu apa? Ba'ida, jauh lagi, jauh. Maknanya tak berlaku. Kiamat ni tak ada. Wa narahu qariba, padahal kami melihat kiamat ni, yakni Allah SWT mengetahui kiamat tu apa? Qaribah, hampir. Hampir kiamat.
Dan salah satu dia, iaitu tanda-tanda dia, yang hadis Nabi sebut, kalau kita baca lepas tu, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Artinya tidak berdiri oleh hari kiamat hingga bermegah-megah oleh manusia pada membuatkan masjid mereka itu. Bermegah-megah pada membuat masjid itu. Dan setengah daripadanya. Setengah daripada perkara-perkara yang tanda-tanda kiamat ni. Kenapa dalam kitab ni buat mari dulu? Buat mari dulu masjid. Buat mari hadis tentang tanda-tanda kiamat berlaku tu berlaku di masjid. Cuba kita tengok sejarah. Sejarah Isra wal Mi'raj. Nabi SAW diisrakan daripada mana? Minal Masjidil Haram, daripada masjid keluar, tepat keluar masjid. Masuk mana masuk? Ilal Masjidil Aqsa. Masuk pun masjid, keluar masjid, masuk masjid. Sebab tu masjid ni peranan dia besar. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan innama ya'muru masajid Allah. Sebenarnya orang-orang yang mengimarahkan masjid ni jamak daripada masjidun. Orang-orang yang mengimarahkan, yang mengamukkan masjid-masjid Allah ni, man amana billah, iaitu mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Tapi nak royak akhir zaman ni, Nabi royak dalam hadis ni, nak ayat gambaran apa Allah malam. Boleh ayat gitu. Hidup mari bermegah. Masjid tu dengan mana sunyi daripada hidayah. Semata-mata bermegah-megah. Bermegah-megah. Sebab tu dalam kitab-kitab lain tengok hadis ni satu je ambil petik. Yang ni hadis tentang masjid ni berkaitan dengan tanda-tanda kiamat tu, salah satu dia bermegah-megah membina masjid. Tapi kalau tengok dalam hadis-hadis lain, Nabi cerita riwayat lain yang menceritakan tentang masjid ni banyak. Waktu masjid ni dia ada hukum dia. Dalam hadis lain dalam kitab Ya Ulumuddin, Nabi kata, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man takallama bil kalamid dunya fil masjid ahbatallahu amaluhu 40 sanatan. Siapa-siapa yang berkata-kata dengan perkataan dunia, sebut kecek dalam dunia, dalam masjid ni, dunia, niscaya ahbatallahu, Allah Ta'ala menghapus Allah Ta'ala amalahu 40 sanatan, menghapuskan pahala amalan dia itu 40 tahun. Cakap dunia saja. Sebab itulah dalam masjid ni ulama susun hukum. Perkara apa yang haram, apa. Jadi hadis ni nak menunjuk kata perbuatan bercakap-cakap dalam masjid tu, perkara dunia tu, tidak membatalkan pahala amalan selama 40 tahun. Zahir hadis tak perlu syarah dah. Jelas. Dah. Sebab tu sebut dulu. Kemudian ada lagi. Daripada setengah riwayat ditakuti atasnya akan kejahatan matinya. Setengah riwayat kata ditakuti, maknanya dikhawatirkan. Kalau kita melazimi mari masjid tu molek dah. Sebab Allah Ta'ala mensifatkan sifat orang mukmin ni, salah satu dia, sifat orang mukmin ni mengimarahkan masjid. Zahir dah. Pada zahir tu ada dah sifat orang mukmin. Tapi mari masjid ni duk cakap dunia lagi. Apatah lagi kalau buat passenger ni hak bisnes. Dah. Hak tu kalau buat urusan jual beli dalam masjid, itu hukum dia haram. Hukum dia haram. Urusan jual beli dalam masjid, hukum dia haram. Satu riwayat lain, setengah riwayat kata ditakuti, dikhawatiri. Atasnya seorang yang suka bercakap dalam masjid tu, perkara ke dunia tu, kejahatan mati dia. Makna mati tu su'ul khatimah. Na'udzubillah min zalik. Ya? Ada juga daripada riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula tertawa-tawa, suka tertawa-tawa dalam masjid itu, kelam di dalam kuburnya. Apa makna apa? Kalau mari masjid ni banyak suka-suka.
Banyak pasal akhir zaman ni. Batu buat mari masjid. Buat mari hadis ni dulu ada kita ni. Dia gelak tawa dalam masjid. Mendapat kelakar tahu. Nah. Kelam di dalam kubur ni makna apa? Kelam dalam kubur. Kubur tu jadi zulumat gelap. Selain daripada salah satu kubur ni tempat siksa dengan dosa lain, sebab jadi gelap kubur esok ni, tak bercahaya kubur kita ni selain pada himpit dan kubur, ada seksa-seksa dia. Salah satu sebab kubur kita tak bercahaya iaitu pada zaman hidup kita ni mari masjid banyak tertawa-tawa. Dan ada juga pada hadis lain Nabi sebut, barang siapa mengeluarkan suatu yang menyakiti dan yang cemar-cemar daripada masjid, diperbuat Allah Ta'ala baginya satu rumah dalam syurga. Tu fadilah pula. Masjid ni tengok kotor-kotor masjid, tak nanti nak ukur tak siap masjid ni dah. Apa masjid ni tengok cemar-cemar kutip, tak cicak ke ada ambil, dah bersih. Esok-esok Allah Ta'ala buatkan satu rumah bagi kita dalam syurga. Banyak hadis-hadis tentang masjid ni. Kata Imam Ghazali pula dalam Ihya Ulumuddin, Nabi SAW berkhabar-khabar di dalam masjid itu memakan akan kebajikannya seperti memakan binatang akan rumput. Makna kita bercakap-cakap, berkhabar-khabar, bercakap-cakap dalam masjid ni perkara-perkara tak ada sangkutan dengan apa ilmu. Cakap dunia, hasil-hasil tadi. Iaitu memakan pahala amal kebajikan kita ni. Lagu mana seolah-olahnya? Kata Imam Ghazali, seperti binatang memakan rumput. Mana? Gitu lah. Dah. Mari molek dah. Nak cari dapat pahala dah. Tapi bila kita lentang pula amalan kita tu dengan berkata-kata dalam masjid tu, maka sia-sia jadi. Dah banyak lagi dalam hadis lain sebut kata barang siapa buat masjid kerana Allah Ta'ala, niscaya diperbuat Allah Ta'ala baginya akan rumah mahliga dalam syurga. Kalau buat masjid kerana Allah Ta'ala, esok-esok Allah Ta'ala akan buat mahliga. Tapi kalau buat masjid semata-mata nak bermegah-megah, macam dalam hadis ni, tak ada lah, sia-sia dipanggil. Tu dalam surah Al-Kahfi sebut tu. Hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itu menyangka-nyangka mereka itu telah berbuat baik. Mereka je betul dalam dunia. Padahal rugi di dunia lagi. Rugi di dunia lagi. Kita buat masjid, buat amalan, mengimarah masjid, duduk suka-suka kita betul dah boleh. Tapi esok-esok tu nak kutip amalan kita, pahala dia tu untuk memberatkan mizan kita, tiba-tiba pahala amalan kita jadi apa? Haba'an mansura. Jadi debu-debu berterbangan. Sia-sia berlaku. Kenapa? Amal soleh kita dilintangi dengan perkara-perkara yang ditegah oleh syarak. Dalam satu hadis lagi, Nabi sebut, sallallahu alaihi wasallam, malaikat ni benci daripada orang yang berkata-kata dalam masjid dengan perkataan yang sia-sia dan yang tiada sebenar. Malaikat benci. Malaikat ni duduk tempat ni masjid ni. Sebab itulah dalam hadis lain Nabi sebut dah. Al-masjidu baitun. Baitun lil mu'minin. Masjid ni ialah rumah bagi orang-orang beriman. Orang beriman selain pada rumah tempat dia tidur makan untuk bagi nafkah anak bini dia tu. Dan disifatkan pula kemuliaan orang mukmin ni rumah dia lah. Satu lagi masjid. Masjid. Salah satu perkara yang mengangkat darjat kita tu membanyakkan langkah kepada masjid. Bila kita membanyakkan langkah kepada masjid tu, dia menggugurkan kesalahan kita. Kesalahan kita ni banyak, tapi salah satu perkara yang menggugur kesalahan kita, membanyakkan langkah kepada masjid. Tapi bila masjid akhir-akhir zaman ni dibuat tempat bermegah-megah, dibuat tempat berebut kuasa,
Di masjid tu timbul fitnah, pecah belah, berbagai-bagai lagi musibah dan ada perkara-perkara yang dilarang oleh syarak, maka betul-betul perkara itu jadi sia-sia. Amalan kita, amalan akhirat dipanggil, tapi hakikat isi dia dunia. Amalan tu amalan akhirat lah, tapi isi dia dunia. Dan sabdaan Nabi SAW lagi, sejahat-jahat tempat itu iaitu pekannya, su'ul makan, ya, asap, sejahat-jahat tempat itu ialah pekannya, bandar dia, kedai-kedai. Wa khairul makan, dan sebaik-baik tempat itu al-masajid, ialah masjid. Masjid ni tempat yang baik. Tempat yang baik dipuji pada syarak. Dan ada juga disebut pada riwayat sejahat-jahat negeri itu. Ialah pekannya. Sejahat-jahat negeri itu bandar dia. Bandar ni ada belaka. Di pekan ni, di pasar dia. Mana pekan ni pasar. Di pasar ni ada mengopak, ada riba, ada nipu, ada belaka. Lah, ada belaka sebab mana ni? Sebab tu jangan kita buat masjid ni macam pasar. Mari masjid ada cerita dunia. Mari masjid duk tertawa-tawa. Mari masjid duk buat pahala. Mari masjid duk buat urus niaga. Mari masjid duk mengopak. Mana kita pergi letak tempat yang mulia tinggi, kita pergi letak sama taraf dengan tempat syarat cela. Mari masjid kita buat sebuah pasar. Jual ikan selayan 10 rias kilo, 10 rias kilo, 10 rias kilo. Pasar tak apalah, ni masjid. Isyarat kemuliaan masjid ni, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi tubik masjid, masuk masjid. Bukan tubik masjid balik rumah tak. Masuk masjid, tubik masjid. Isyarat masjid ni ada tempat kita nak membina takwa kita, tempat kita nak bina ukhuwah kita, tempat kita nak membina sahsiah kita, tempat nak membina peradaban ilmiah kita, dan berbagai-bagai lagi. Tapi tiba-tiba akhir zaman ni, mari pertama sekali mari dibuat berlumba-lumba masjid. Masjid comel, megah semakin hari, tapi sunyi pada hidayah. Sunyi daripada hidayah. Hati-hati kita berontakkan, tidak bersatu hati kita. Bahkan berpecah belah pula kerana masjid itu. Ada berebut pakat ke masjid itu, pecah belah pula jadi. Tak mau macam tu. Sia-sia kan. Sia-sia jadi. Kerana masjid ni, sebut dalam riwayat masjid ni, masjid ni esok-esok dihasyarkan dia sebagai satu tunggangan. Masjid ni esok dia ada rupa dia akhirat esok. Dia akan Allah Ta'ala akan jelma dia sebagai satu tunggangan. Hak tukang bang tu, Allahu Akbar, Allah naik tunggang tu. Muazzin tunggang tu, sebut dalam hadis. Imam hak tukang alam. Tukang apa, gembala dia lah. Kali binatang tak. Tu. Jemaah dia mana? Hak mengikut tunggangan tu. Masjid ni dia ada roh dia, ada zat dia, ada jasad dia esok. Allah Ta'ala akan rupakan dia sebagai tunggangan. Kenderaan kita esok-esok nak balik, nak di padang mahsyar esok. Di padang mahsyar esok, salah satu kenderaan kita ialah masjid. Allah Ta'ala akan rupakan dia sebagai apa? Sebagai tunggangan. Segala imam tu hak menghalalkan dia. Dan segala orang yang memeliharakan semayang mengikutkan dia. Orang yang memelihara semayang tu mengikut akan tunggangan tu. Hak tukang bang tu, hak tukang bang untung. Sebab tu nak sangat jadi muazzin ni. Sebab tu dalam riwayat lain kata sebut kalau lah manusia ni tahu tentang apa kelebihan pada an-nida wa sawful awal, tentang kelebihan azan dan juga sahwa, niscaya mereka itu akan berebut undi. Tabur undi. Aku nak berebut. Tahu kelebihan. Sebab apa? Salah satu kelebihan orang tukang azan esok, orang lain esok jalan kaki belaka. Dia naik tunggang masjid. Imam tu tukang halal. Jemaah ni, hak semayang ni, kan ikut belakang ni. Hak naik tunggangan tu apa?
Masjid yang dirupakan sebagai tunggangan tu. Tuk Bila. Tu lebih Tuk Bila daripada iman. Lebih. Maka dalam hadis sebut ana, lalu mereka itu pada padang kiamat, maka berkata ahlinya, siapa mereka itu? Malaikat. Maka berkata, yakni ahlinya. Siapa mereka itu? Malaikat yang muqarrabun kah? Atau anbiya kah? Yang mursalun? Esok lalu di padang mahsyar esok. Tanyalah orang-orang di padang mahsyar tengok. Satu orang panggil, satu jemaah yang hebat. Ada tunggangan, seorang tukang tarik tali, gembala, orang lain turun. Maka ahli daripada masyarakat tanya, siapa ni hebat ni? Grup ni hebat ni. Esok kita akan mari secara grup-grup tengok keadaan apa amalan kita di dunia ni. Mari grup yang mengimarahkan masjid ni dengan sebenar lillahi ta'ala ni. Hak Tok Bila dia duduk naik tunggang, hak imam dia tukang gembala, hak jemaah dia ni hak tetap macam kita esok dia ikut turun. Hebat ni tengok. Ni malaikat muqarrabun ke ni? Orang nak tanya. Jemaah ahli pada masa lain tengok, ni puak-puak malaikat hak hampir dengan Tuhan ke? Bukan. Dah, ni para anbiya ke? Rasul-rasul ke? Bukan. Orang ni pada masa tanya. Hebat nampak kan? Maka dikatakan mereka itulah orang-orang yang memeliharakan atas mayang berjemaah daripada umat Muhammad. Maknanya orang yang mengimarahkan masjid. Orang yang mengimarahkan masjid. Maknanya daripada mana? Bila imam dan juga makmum. Lepas tu masjid ni mana? Masjid tu tunggangan. Lepas tu jangan kita nak ambil masyarakat. Nak ambil cepat. Lepas tu jangan kita campurkan masjid ni dengan hal dunia. Jangan berbantah-bantah dalam diri. Jangan kita buat pecah belah dengan dia. Jangan. Dan pada hadis lain Nabi sebut masjid ni apa? Iaitu iza ra'aitumur rajulan mulazimal masajid fashhadu maka hendaklah mu kasih lahu bil iman. Apabila mu tengok seorang laki-laki ni dia duk melazimi akan masjid, maka mu naik saksilah, bersaksilah kamu bahasanya dia tu seorang yang beriman. Seorang yang beriman. Sebab tu dalam hadis lain sebut sab'atun yazilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Tujuh kategori manusia yang esok pada hari tidak ada perteduhan lagi dah. Hari pada hari mana? Hari kiamat esok. Hak yarahu ba'ida wa narahu qariban. Hak hari hak kita duk seka-seka jauh lagi tu. Dan Allah Ta'ala mengetahui bahasanya hari tu qariban, dekat ada. Hari tu, pada hari tu tak ada perteduhan dah. Tak ada pemayungan dah. Dengan mana apa? Matahari duk secekah. Tak ada dah, tak nak teduh. Leni matahari duduk jauh pun ada. Pun kadang-kadang tak boleh nak teduh dah. Kadang-kadang tak nak teduh dah. Warna rasa perih dia. Apatah lagi pada hari esok matahari secekah atas kepala. Tak ada apa dah tempat boleh teduh. Tapi 7 kategori manusia ni ada mendapat perteduhan. Bayangan arash. Salah satu daripada apa? Salah satu daripada 7 kategori golongan manusia ni yang disebut dalam hadis iaitu wa rajulun qalbuhu mu'alliqun bil masjid. Laki-laki yang hati dia bergantung dengan masjid. Hati itu bergantung dengan masjid. Dengan makna apa? Dengan maknanya lepas pada semayang, ingat dah niat lalu dah. Hati itu bergantung lalu. Lepas nak mari pula semayang masjid jemaah. Pas sudah semayang salam je, hati itu gantung lalu dah. Tak nampak dah. Hak selesai semayang subuh ni nampak kayak gini dah. Duk terbayang dah ni. Walau dia tak tahu dah lagi dah nyawanya ni. Tapi gantung dah hati tu. Nak mari semayang zuhur kayak gini jemaah di masjid. Hati itu bergantung dengan masjid. Sebab itulah masjid ni ada
Nah, jangan kita jadikan dia sebagai tempat berbantah-bantahan, tempat berpecah belah, tempat bercakap hal dunia, tempat kita bertawa-tawa, kita letak tempat yang mulia di sisi syarak, yang syarak puji, kita letak dia sebagai tempat yang terkeji, sebagaimana pasal-pasal dah. Janganlah. Itu salah satu tanda kiamat. Iaitu daripada alamatus sughra kan. Habis. Dan hadis yang keduanya disebut antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal quratul alata zu'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Ini lapan ni bagi Imam Nawawi sebut dalam kitab apa? Kitab dia Arba'in, mata Nabi. Hadis dia panjang. Hadis dia yang diriwayatkan daripada Umar bin Khattab. Sanad dia nah. Diriwayatkan daripada Umar bin Khattab juga. Hadis ni masuk dalam bab tu, Syu'batul Iman. Dalam bab Syu'batul Iman. Dalam Syu'batul Iman. Duduk dalam mana? Sebut dalam Arkanuddin. Nak cerita tentang rukun-rukun agama hadis ni. Tapi akhirnya belakang tu Jibril tanya Nabi SAW lagi tentang tanda-tanda kiamat. Fa akhbirni anis sa'ah ya Muhammad. Beritahu olehmu, boyak kat aku. Apa lagi tanda-tanda kiamat? Maka qala berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi nak ayat itu, Nabi kata apa? Nabi ayat mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'ili. Tiadalah orang yang ditanya tu. Maksudnya Nabi nak kata dia ditanya lah. Anha daripadanya perkara kiamat tu. Bila berlaku dia tu. Bi'alama, lebih mengetahui minas sa'ili daripada orang yang bertanya. Nak riwayat mana? Mu tanya aku. Dah. Mu tanya aku. Sedangkan hak mari royak bergiam-giam, mu hak mari nyapa aku wahyu sekian. Makna pengetahuan aku ni, mari wahyu daripada jalanmu. Mana mu lebih tahu pada aku. Ada. Jibril dengan makna apa? Jibril ni guru bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan guru pada sahabat juga. Guru para sahabat. Sebab itulah para sahabat ni kita tak boleh nak cela dia. Jangan dicela para sahabat ni. Walau apa keadaan berlaku kepada mereka, tak boleh nak cela sahabat ni. La tasubbu ashabi. Jangan mu cela, jangan mu tomah para sahabat aku. Kerana sahabat ni bukan saja dia belajar dengan manusia, bahkan guru mereka malaikat. Ya, dalam hadis ni malaikat Jibril mari jumpa sahabat duduk kat masjid seperti kita. Jibril mari jumpa sebagai seorang lelaki. Mari duduk belaga lutut dengan Nabi SAW. Duk cerita ajar tentang agama. Jadi bila tanya kita, aku tak tahu. Nabi kata, yang ditanya tu tak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya, iaitu tentang waktu berlaku dia. Mana tak ada orang tahu. Kalau mu tak tahu, aku lebih-lebih lagi tak tahu. Itu makna dia. Kalau gitu, qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau gitu, mu royaklah aku tentang tanda-tanda dia. Nak berlaku ni. Itu mana? Alamatus sughra dia. Itu baru Nabi sebut dah. Antalidal amatu rabbataha. Iaitu ada. Pada wa antaral hufatal quratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyani. Kita tengok terjemahan dia. Erti bahawa beranak oleh sahaya perempuan akan penghulunya. Tengok. Beranak oleh sahaya perempuan akan penghulunya. Ini masa saya mengaji belajar kitab Nubzatun Nubzah ni. Bagi Abi Bakar Adni tu. Bin Ali Al-Mashhur, kitab Nubzah.
tentang fiqh tahawulat ni. Iaitu Syekh Umar ada mengatakan salah satu tanda-tanda dia jelas hadis ni menunjukkan apa? Kebanyakan kita faham hadis ni beranak oleh sahaya perempuan akan penghulunya dengan makna apa? Anak-anak akan buat mak ayah jadi kuli batok. Sebenarnya hadis ni sahih je makna dia. Makna dia sahih gitu je. Tapi salah satu syarahan macam itulah. Tapi yang tepatnya maknanya kita ni dalam hukum yang tak berlaku pada hari ni. Hukum sahaya ni tak berlaku sebab sahaya tak ada, tapi hukum tu tak mansuh, tidak dihapuskan, tidak diangkat, tidak dibatalkan mana. Hukum sahaya tu berlaku. Masih berjalan lagi. Sebab tu kalau tengok dalam kitab ni ada hukum hamba sahaya ni. Tapi tak berlaku sebab zaman kita ni. Sebab tu setengah ulama kata, boleh. Kalau kita nak memiliki sahaya, boleh beli. Pergi lah. Pergi Thailand, pergi negara kafir. Thailand ni negara kafir ya. Cari anak-anak saya tu beli. Balik buat saya. Tengok orang kata, boleh. Tapi ni kalau gitu tak lama kayak gimana KDNK. Perdagangan manusia. Perdagangan manusia dah. Tapi nak kata boleh. Satu perkara yang tak berlaku. Tak berlaku. Tapi hukum dia belum lagi mansukh. Iaitu apa? Hukum hamba saya. Jadi dalam hadis nak cerita, salah satu tanda-tanda kiamat itu, ya apa? Beranak oleh saya perempuan akan puluh. Lagu mana rupa? Kita ni orang merdeka. Kita orang merdeka. Kita pergi beli saya misal kata ni. Kalau zaman Nabi SAW dulu, saya ni didapati daripada harta ghanimah. Harta ghanimah, perang. Pada perang orang kafir kalah, maka bagi. Maka hak mana perang tu, kalau ada tawanan perempuan ni, hak daripada kita biar apa dah. Bagi ni, baik jadi saya. Tapi adalah hukum-hukum pera dia tu. Kena buat baik, tak lewat zalim. Kena pera semua, pera anak kita lah. Kena bagi hak dia lah, apa semua. Apa dah? Kena bergaul dia secara makruh lah. Kita ni tuan penghulu kan. Lepas tu tengok. Kadang kalau kita ni orang tuan dia, penghulu dia tu orang lelaki, mana kalau kata nak pakar ni dia panggil salah satu perkara yang keluar daripada zina, iaitu pertama sah dengan nikah, keduanya sahaya sebab milik kita, au mamakas aimanuhum. Kitabullahi alaikum dah, itu ketetapan Allah dah. Makna halal bagi seorang lelaki yang mempunyai sahaya tu, dia guna pakar sahaya ni. Maka kita orang merdeka. Bila kita guna sahaya kita, guna pakar ni orang lelaki ni. Bila guna pakar sahaya dia, mengandunglah sahaya kita tu. Apa tak? Bila mengandung sahaya kita tu, keluar anak tu nasab pada siapa? Pada pok lah, bukan ada mak. Maka pok tu merdeka. Nampak tak? Anak tu dihukum merdeka. Ibu tu saya. Nampak? Ibu tu saya. Saya ni boleh diwarisi, masuk dalam harta pusaka. Nampak tak? Masuk dalam harta pusaka. Pas esok kalau pok mati, anak ni mewarisi ibu dia. Sebab saya ni jadi saka ke dia. Nampak tak? Tu. Jadi waktu ni berlaku bila? Zaman Nabi SAW berlaku. Waktu Nabi kata salah satu tanda dia apa? Beranak saya perempuan akan penghulunya. Sebab dia beranak tu, anak dia dihukumkan merdeka. Dia tu saya. Bila saya, anak dia ni boleh mewarisi dia. Apa? Berlaku bila? Waktu dibangkitkan Nabi. Jadi nak isyarat kata apa? Kiamat tu tanda dekat dia dengan bangkit aku lah. Bangkit aku ni tu tanda sebab apa? Perkara lagu ni berlaku di zaman aku. Nampak? Salah satu tandanya bangkit Nabi SAW tu, itu tanda kiamat sudah hampir. Sebab tu Allah Taala kata dah, ya rahu qariba wa narahu qariba.
Mereka melihat kiamat tu jauh. Ada wa narahu qariba. Makna kami tahu, makna kami melihat kiamat itu dekat mana? Dengan bangkitnya Nabi SAW. Berlaku apa yang Nabi kata, iaitu beranak saya akan penghulu dengan mana apa? Dah. Bila penghulu dia, pakar dia, saya tu beranak, maka anak tu ikut penghulu. Anak penghulu, merdeka dia. Saya ni harta penghulu. Ada. Bila penghulu mati, anak ni mempusaki ibu dia. Tu salah satu dia. Nampak? Jadi perbahasan dia panjang. Cuma terkadang ada juga ulama kata dengan makna kata, simbolik dengan mana apa? Kiasan daripada banyak anak, buat mokpok tu sebagai mokpok tu sebagai saya dia. Makna derhaka pada mokpok dah. Banyak ialah sungguh zaman ni. Mak ayah dah beranak kita, kita pelajaran tinggi-tinggi. Tapi sayang, ni bila zaman mak ayah ni, bagilah kita lah pera dia dah. Kita kerja sedap-sedap pula, diletak anak-anak kita pula kamu ayah suruh jaga. Kita pergi kerja, pergi belajar. Nampak tak? Pergi tinggal pula anak-anak kita ni. Banyak hari ni berlaku gitu. Memanglah mak ayah tu redha, tapi bukan masa dia. Dia letih dah mak ayah jaga kita. Dah. Zaman dia tua ni, bagi masa dia belajar ilmu, bagi masa dia kepada ibadat dia dah. Anak-anak kita ni, mak ayah dah bagi belajar. Pera ni. Ataupun cari orang kerja. Dah boleh sangat nak kerja sedap-sedap sangat dah. Sibuk habis laki bini kerja. Nak pergi letak anak dekat orang mahal. Lah kali pergi buat mak ayah jadi kuli juga. Cari ke cucu. Dah sakit kepala pula orang tua tu. Cari ke cucu pula. Tapi mak ayah tu kadang-kadang tak. Kadang-kadang tak mau. Tapi dah bila tengok anak, dalam tak mau buat juga. Dalam mecok. Ni kadang-kadang ada memang jenis tok-tok nenek tu sayang. Padan. Cukuplah. Kata mak ayah kita, payah kita. Dah zaman anak kita tak usah dibagi lagi pada mak ayah. Beri masa kepada ibu ayah kita untuk beribadat, untuk belajar. Hadap hati pada Tuhan dah. Jangan sibuk lagi dah dengan perkara urusan keluarga kita ni. Gitu dah. Anak-anak kita didik sendiri. Sebagaimana mak ayah didik kita. Dah. Beri pelajaran kita. Dah. Habis laki bini kerja belaka dah. Tu disumbang banyak-banyak umur mak ayah. Sakit kepala pula orang tua tu. Kalau mak ayah redha tak apalah. Takut mak ayah tak redha, kita tekan-tekan. Waktu tersih masalah hari ni. Mak tolonglah saya. Ni pula. Kalau mak tak mau jaga kan, tolonglah saya. Mak ni gini, saya bagi duit pula. Bagilah duitnya, tapi bagi murah pada kalau nak pergi letak orang pera tu mahal. Ada duit mak ayah, tak patut badan. Mentang-mentang mak ayah. Tu salah satunya tanda gitu berlaku. Zaman saya tak pernah lagi dengar. Tak pernah dengar lagi zaman saya dululah. Tak pernah dengar lagi. Anak ni diraka siapa tara mana? Siapa tara sombak mak ayah dalam lubang jambang. Tapi zaman ni dengar dah. Hak berlaku. Berlaku di Penang ni. Baru-baru ni dah. Sombak mak ayah, sombak bunuh mak, tak dalam tempat tahi tu. Tu. Bunuh mak tu, pergi sombak pula dalam relung tahi tu. Masya Allah dah. Tu akhir zaman salah satu dia. Baik. Dan bahawasanya engkau lihatkan orang yang berkaki ayam. Tiada biasa pakai kasut. Lagi yang telanjang tubuh. Makna telanjang tubuh ni orang tak rajin pakai baju. Lagi kepapaan, lagi gembala kambing. Sekarang ni bermegah-megah dan meninggi-ninggi mereka itu orang tu. Orang mana tak biasa pakai kasut tu. Orang tak rajin pakai baju tu. Lagi leni dah maleni. Lagi dia tu gembala kambing je. Sekarang leni ni bermegah-megah dan meninggi-ninggi mereka itu pada membina akan rumah-rumah
membina akan rumah-rumah. Ini perbahasan dia panjang lagi. InsyaAllah kita sambung pada minggu yang akan datang lah. Saya baca dulu. Nanti insyaAllah kita sebut tentang apa maksud hadis tu sikit sebanyak lah. Wallahu ta'ala alam a'lam. Aku liqawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta